Tidak sedikit ada kategori yang mendapat kewalian lantaran tahan kerenah isterinya. Dia tahan kerenah isterinya, Allah Ta'ala berikan dia pangkat kewalian yang besar. Seperti cerita Al-Habib Syekh Abdul Rahman Bajalhaban. Abdul Rahman Bajalhaban ini zaman dengan Syekh Abdul Rahman Segaf. Dia punya makam dia di luar kota Tarim sebelum masuk ke Masileh. Sebelah kanan kalau dari Tarim, dekat tengah-tengah desert, di bawah bukit gitu, kuburnya begitu. Syekh Abdul Rahman Bajalhaban ada isteri. Isterinya ngomel selalu dengan dia, selalu macam-macam ngomel, macam-macam menyakiti dia. Dia dah tak tahan sangat, tak diceraikan tahu isterinya. Dia tahan, dia sabar, dia tahan, tak tahan dia minggat. Minggat tu apa? Lari, tinggalkan aja isteri dia. Kau pandai-pandailah situ, aku lari bawa diri. Dia nak pergi uzlah, nak pergi, bukan dia lari terus cari perempuan lain, lari terus pergi enjoy makan angin, pergi tour, tidak, lari untuk dekatkan diri pada Allah. Maka dia pergi, nak pergi uzlah, nak pergi ibadat di tengah-tengah padang pasir. Dia celah-celah begitu, dia berjumpa dengan dua orang darwish, orang yang ibadat pada Allah Ta'ala. Dia bilang, bagus juga ada dua orang ni, boleh teman aku ibadat, tak sunyi sangat ya, tak takut sangat, dan ada jugalah teman rupanya, boleh ada berteman. Maka dia bertanya, wahai tuan, bolehkah tuan izinkan saya untuk sama-sama ibadat dengan tuan? Dia bilang boleh, tapi ada syarat. Nak join kami ada syarat. Syaratnya itu apa? Mesti setiap waktu makan kena siapkan makanan. Bolehlah, dia bilang. Boleh? Mereka pun duduk ibadat, wirid dan zikir, baca Quran, ibadat. Ini mereka mengkhususkan diri kepada Allah Ta'ala ya, pada wali-wali ini. Maka tiba waktu makan, salah seorang daripada mereka keluar, tahu balik bawa setalam makanan. Wah, setalam makanan. Mereka pun makan bertiga. Sampailah besok, giliran lagi satu pulanya. Sampai lusa, giliran Syekh Abdul Rahman Bajalhaban. Dia pun keluarlah. Mereka keluar sekejap dapat makan. Ni dia keluar, dia tengok mana diorang dapat makan ya. Tengok dia punya tempat dia tu tuan-tuan. Sekarang ni saja tempat jin buang anak tau. Negeri Hadramaut tu boleh dikatakan keseluruhan negeri jin buang anak punya tempat. Negeri Hadramaut itu. Ini jin Hadramaut punya buang anak, bukan jin kita. Jin Hadramaut punya buang anak. Allah. Tempat dia tu sekarang, apalagi zaman dulu. Dia keluar, tengok tak ada satu manusia pun. Tak ada manusia di kanan, tak ada manusia di kiri, tak ada rumah orang, tak ada kedai jauh sekali. Mungkin ada orang hantar deliver ke apa umpamanya dalam perjalanan ke apa pun. Tak ada cari, tak ada tengok sana, tengok sini, tak ada. Macam mana dua orang ni keluar balik masjid, bawa makanan. Dia cari-cari dan syaratnya mesti ada makanan, tak ada makanan tak boleh join mereka ibadat. Maka dia masuk, dia pun tanya kepada kedua orang sahabat-sahabat ni, saudara berdua, saya gagal dapatkan makanan. Saya cari-cari susah. Boleh tuan-tuan bantu kepada saya? Sebab saya lihat tuan-tuan sekalian begitu keluar balik aja dah bawa makanan setalam. Apa? Di mana tuan-tuan dapat? Boleh tunjukkan kepada saya? Itulah syaratnya. Syaratnya menghasilkan makanan bukan pergi beli, bukan pergi masak, tapi dengan karamah. Iaitu kami setiap kali kami hendakkan makanan, kami keluar dan kami berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kami bertawasul dengan nama seorang syekh yang bernama Abdul Rahman Bajalhaban. Ya Allah, dengan berkat seorang wali Allah bernama Abdul Rahman Bajalhaban, berilah kami makan. Maka datanglah satu hidangan. Maka kami pun sama-sama duduk menikmati santapan. Begitu ya. Dia bilang, siapa namanya? Abdul Rahman Bajalhaban. Awak berdua kenal orangnya? Kami tidak kenal. Mana awak tahu kan dia? Kami mendengar orang memberi khabar. Kami diberi khabar bahawasanya ada seorang wali besar namanya Abdul Rahman Bajalhaban. Kau bertawasul dengan nama dia, Allah perkenankan hajatmu. Tengok Abdul Rahman Bajalhaban, awak tak kenal orangnya, tak kenal dia lah. Dia Abdul Rahman Bajalhaban. Dan ingat, aku tidak ada amal lain. Aku tidak ada amal lain, banyak ibadat-ibadat tak ada semua. Tak ada satu markah yang boleh katakan outstanding markah aku ialah apa? Aku sabar dengan mulut bini aku. Jadi dengan aku bersabar dengan dia, aku dapat kewalian. Kalau gitu bikin apa aku nak tinggalkan dia? Aku nak mendekatkan Allah dengan sabar mulut dia begitu, aku dapat martabat rupanya. Aku pula nak tinggalkan dia. Kalau gitu aku tak jadi tinggalkan dia. Saudara berdua, awak tahu tak siapa Abdul Rahman Bajalhaban tu?
Saya lah Abdul Rahman Bajalaban. Oh, Masya Allah, dia pun tinggalkan ini 2 orang. Saya balik semulalah ke tempat saya. Iaitu apa? Balik semula rumah, surrender dengan bini dia. Biar dia ngomel dengan bininya, biar dia disakiti dengan bininya. Maka bininya bilang, abang sudah balik bang. Isteri dia cerita, dia cerita begini-begini. Isteri dia mengatakan, wahai abang, saya minta maaf lah dengan abang. Kenapa? Sebetulnya memang saya dah tahu abang. Saya dah tahu abang punya hal ehwal. Saya tahu hal abang. Tapi jadi apabila saya tengok isteri dia ni waliyah rupanya. Dia nakkan suami dia dapat naik pangkat. Isteri dia ibarat nak menyalakan api, dia yang masukkan kayu api. Dia yang masukkan kayu api. Jadi dengan dia marah, suaminya sabar, dia nampak makam suami dia naik. Nampak nak low sikit aja, dia input lagi dengan ngomel dia. Itulah ikhtiar isterinya yang salihah. Nak jadikan suaminya salih, diinput dengan ngomelnya, diinput dengan kerenahnya, semua begitu. Jadi suaminya sabar, makamnya naik. Wali-wali kan boleh tengok makam-makam orang, martabat-martabat orang, ya. Maka dia tengok makamnya naik lagi. Nak merosot saja begitu. Rupanya isterinya waliyah. Jadi kalau dapat isteri yang suka ngomel-ngomel, yang suka moncong-moncong tu, awak simak-simak. Entah dia wali agaknya, wali perempuan. Dia wali betina, wali perempuan, dia nakkan suami dia naik pangkat. Dia tu sayang suami ni kan, takkan dia naik pangkat, suami dia tak nak naik pangkat. Maka dia pun inputkan suami dia dengan apa? Dengan ngomel, dengan letir, dengan merajuk, dengan apa semua. Suaminya sabar. Rupanya isteri dia waliyah, dengan berkat isteri dia itu naik makam dia. Habib Abu Bakar sakran, dia niatkan begitu. Tahan kerenah isteri, tahan mulut mereka, tahan letir mereka, tahan merajuk mereka, biar dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjuangan, ya. Perjuangan. Bayangkan orang yang lapang semua begitu. Itu ya. Seorang kalau kita tengok dia tidak ada perkara-perkara dunia yang kita nampak, perkara-perkara dunia yang halal, kita nampak dah hati-hati, doakanlah dia. Tapi kalau kita nampak satu orang ada perkara-perkara dunia yang jadi seronoknya dia, yang orang lain tak begitu tahu. Dia rasanya patutnya tak begini pasal label dia. Tapi kok ada perkara ni. Ketahuilah bahawasanya dia sedang nak release stres dia atas benda-benda dunia yang harus, jadi dia dapat kerohanian yang tinggi. Begitu, ya. Jadi bukan untuk kita cerca, ya. Untuk kita cerca.